Selagi dia boleh buat, Nabi tunjuk pada dia. Hak tak boleh tawaf, dia kata hak tak boleh tawaf. Jelas gitu mau hukumnya. Dengan bab ini Imam Bukhari juga mahu mengisyaratkan kepada khilaf yang berlaku di kalangan ulama tentang hukum mandi bagi perempuan-perempuan berhaid sebelum berihram. Mengikut golongan Zahiriyah, ia diwajibkan ke atas mereka. Mandi kotor ni wajib. Walaupun dia mandi kotor, dia kena mandi. Bukan sunat ihram lah, wajib. Mandi wajib sebelum ihram. Mengikut golongan Zahiriyah berpendapat amar, perintah. Kamu mandi, buka rambut, gini-gini tu. Di dalam hadis di atas adalah amar ta'abbudi. Ini satu istilah. Dulu ada dah jumpa berapa kali tu. Amar ta'abbudi ni yang memberi arti wajib. Perintah ni asal dia memberi arti wajib. Kalau Nabi perintah, Quran Allah perintah, asal dia wajib. Dan di sini kalau kita nak fikir dengan akal, untuk apa mandi? Tak akan suci juga dengan mandi. Jadi suci kok orang mandi kotor tu dengan mandi. Tak, lepas tu dia suruh. Suruh tu ada maksud lah tu. Kita tak boleh nak fikir. Bila tak boleh fikir, kena buat, mesti buat lah. Itulah orang panggil amar ta'abbudi. Dia suruh, yang mana kita dia kena ikut. Itulah sepatutnya tindakan kitanya, iaitu kita kena turut walaupun kita tak faham. Apa ya zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sebab apa tak faham, turut. Dah amar ta'abbudi. Amar ta'abbudi ni benda lagu tu. Tak boleh duduk tanya apa-apa. Setengah-setengah perkara boleh lah. Kalau doktor pun nyejerkah main tanya belakang ni dah. Tanya belakang. Banyak kecet tak pandai dengan sakit tu. Macam-macam lah boleh kan? Dia tanya ni ubat ni buat mana, lagu mana, ada kesan sampai misalnya kita kata. Tak perlu, setengah-setengah tu tak perlu ikut. Dah kita percaya dah ke dia tu. Orang beri dah sertifikat ke dia tu. Kira-kiranya layak lah tu. Amar ta'abbudi. Kerana meskipun Rasulullah sedar mandi itu tidak mengangkat hadas perempuan berhaid, beliau tetap memerintahkan dan menyuruh perempuan berhaid mandi juga. Tetapi jumhur ulama berpendapat mandi itu hanya digalakkan dan disunatkan. Jumhur ulama kata sunat, bukan wajib sini. Alasan mereka ialah kalau perempuan yang suci tidak berhaid pun disuruh baginda supaya mandi sebelum berihram dan berihlal. Perempuan dalam keadaan berhaid lebih-lebih lagi lah akan disuruh beliau supaya mandi. Moga dia kotor. Tak suci itu pun Nabi suruh mandi. Hak ni lebih-lebih lagi lah. Tapi bukan sebagai wajib. Sebabnya hak orang suci itu pun bukan wajib juga. Apa hak tidak suci ni jadi wajibnya? Orang hak suci tu dalam keadaan suci tu nak mandi tu dia bukan wajib. Cumanya setara dia suci tu Nabi suruh mandi. Hak ni hak tidak suci zahir ni lebih-lebih lagi lah kau molek lagi kalau mandi. Itu maksudnya. Dan itu tidak semestinya memberi arti wajib. Tajuk ini juga bermaksud menyatakan bahawa ihlal haji dan umrah perempuan-perempuan berhaid tidak ada bezanya dengan ihlal orang-orang lain dari kalangan lelaki dan perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Tak ada beza. Jadi ada ayat dari segi hukum. Lama kan kita kata suku pula, ada kaedah dia suku pula, dia kena ihlal pun kata lagu lain. Labbaika bi hajjatin, tidak kata lagu tu, kena kata lagu lain. Dia nak cerita suku. Itu faedah. Dari segi ihlal mandi, ya ada khilaf tadi sudah disebut dah. Jumhur ulama kata tidak wajib, sunat. Tapi selepas tu dia nak ihlal, dia nak kata tu, dia nak kata derah tu. Dia tidak sepa semaya, tidak sepa puasa, kena kata derah. Kata derah tu budak-budak aja saja aku puasa esok hari dah. Tu budak-budak sebenarnya tak kata dalam hati tak apa. Tapi hak ni haji dia kena kata. Dia kata labbaika bi hajjatin, labbaika bi umratin. Tu kata lagu tu. Tu orang panggil ihlal. Hak mula-mula. Lepas tu kata tu labbaik Allahumma labbaik, itu talbiyah. Talbiyah orang panggil. Hak kata mula-mula tu sebagai niat lah. Menyatakan niat dengan perkataan, dengan kuat. Dengarlah, bukan suruh dengar. Nah, kalau orang perempuan ni dengar sendiri. Dengar sendiri je gapo dia sebut.
Tujuan dia sebagai menyatakan permulaan buat kerja haji ataupun umrah. Dan nak cerita tak ada beza. Orang lelaki pun kata lagu tu juga, orang perempuan hak tidak kok mai kota pun kata lagu tu juga, serupa je. Begitu juga dari segi amalan-amalan lain. Dulu Imam Bukhari kita sudah jumpa dah kan. Imam Bukhari kata perempuan ini dia boleh baca Quran, dia boleh gapo dulu. Boleh berlaku. Hak orang haji buat banyaklah. Termasuklah hak orang haji buat tu baca Quran dan sebagainya. Cuma kamu tidak boleh tawaf. Hak tu Nabi kata. Tidak boleh tawaf. Maknanya hak lain-lain buatlah. Lagu mana dalam hadis tadi dia kata lagu mana perempuan yang berhaid berihlal untuk haji dan umrah. Lagu mana? Lagu mana tu? Dia ya kena mandi. Kalau kata kena kata lagu ni. Itulah kaifat. Dia nak cerita kaifiat dia. Adakah berbeza daripada orang yang tidak mai kotor, orang yang bersih, ataupun sama? Dia nak ceritanya sama. Hadis ni pula dia mari. Hadis ni pula dia mari. Kami keluar bersama Rasulullah dalam haji wada'. Ada di antara kami yang berihlal umrah dan ada yang berihlal haji. Asalnya. Tapi ada dalam riwayat yang lain, baru ni sudah disebut dah, Aisyah kata tak ada maksud lain, nak buat haji lah. Nak buat haji lah. Bila kami sampai di Mekah, Rasulullah SAW bersabda, ni cerita rekah ni. Sesiapa yang berihram umrah dan dia tidak membawa hadiah. Siapa dia yang telah niat umrah tengah jalan kan baru ni, mula-mulanya nak buat haji. Siapa tengah jalan di Sarif tu, Nabi suruh batalkan haji tu. Orang panggil fasakh haji kepada umrah. Faskhul haji ilal umrah. Pasahkan haji kepada umrah. Baru ni sudah sebut dah apa maksud apa ya nak buat gitu tu. Sudah sebut dah. Fasakh haji kepada umrah. Lepas tu buat umrah lah. Hak mana-mana buat umrah tu Nabi kata kalau dan dia tidak membawa hadiah, tidak bawa binatang sembelihan untuk kurban, maka hendaklah dia membuka ihramnya. Bila sampai Mekah buka ihram, dia bebaslah untuk nak buat apa-apa. Orang halal, orang panggil orang halal, orang tak pakai ihram ni buat dia boleh. Nak pakai air wangi, nak bersetubuh pun boleh. Itu kelebihannya. Apabila buat umrah dulu lepas tu berhenti tu, ataupun orang yang buat haji tamattu, kelebihannya itulah. Ada kemudahan, kesenangan. Sesiapa yang berihram umrah dan dia tidak membawa hadiah, dia ihram umrah. Bila Nabi suruh batalkan haji kepada umrah, umrah dah lah. Tapi dia tidak bawa binatang kurban sekali dengan dia. Dia tidak boleh membuka ihramnya, tak boleh buka ihram sehinggalah dia selesai menyembelih binatang kurban yang dibawanya. Ini siapa selesai buat haji, sampai binatang kurban yang dibawanya tu disembelih tu, yang ni pada hari nahar lah orang panggil. Hari nahar tu hari sembelih. Yang ni hari yang ke-10 lah, hari raya tu. Hari yang ke-9 tu hari Arafah. Ni hari yang ke-10, hari raya. Dan sesiapa yang berihlal haji, dia hendaklah menyempurnakan hajinya. Mana yang niat buat haji tu, teruskan buat haji. Aisyah berkata, aku telah kedatangan haid dan terus berhaid hingga hampir tiba hari Arafah. Aku mari haid sebelum pada tu lah. Pada tu duk mari haid semacam lah. Baru ni kita bincang banyak dah hadis ni. Cuma jumpa sekali pula dah. Hak lain-lain tu tidaklah nak bincang panjang. Cuma di sini ada disebut hingga hampir tiba hari Arafah. Hingga hampir tiba hari Arafah tu, adakah hingga tu bila sebelum tiba hari Arafah tu berhenti? Kau terus lagi dia mari kotor. Kalau nampak dari segi hingga tu macam berhenti sekat tu, esok nak hari Arafah, hari yang ke-9, amalan tu dia sudah suci. Mari kotor dia tu berhenti setakat tu. Itu maksud hingga. Kalau bahasa Melayu, saya pun tak erti juga nak buat kod Melayu ni biar jadi tegal. Tetapi kita tahu kaedah dia tu. Di sini hingga, di sini bukan maksudnya sekat tu, sekat malam tu. Bahkan Aisyah ni sebenarnya dia main kotor sampai ke hari yang ke-10. Hari yang ke-10 tu baru suci. Ni kalau hingga malam Arafah tu,